Antara amalan yang baik dalam Islam, beri orang makan. Kita teringat ke jiran kat rumah kita, pergi makan, kita hadiah ke dia mi goreng sebuku. Atau kita pergi kedai, kita makan, dan kawan kita 3 orang duduk semeja, kita bayar. Kita kata, kira kita bayar belaka. Setiap makanan yang dimakan dikira mengikut suap. Satu suapan, satu doa dari malaikat supaya Allah merahmati hidup kita. Dan satu suap itu satu pahala suku pula. Dan satu suap itu tolak satu dosa yang pernah kita buat. Makna kalau kita dia makan tadi 30 kali suap, 30 dapat doa malaikat, 30 kali dosa dihapuskan, 30 pahala ditulis, pahala yang baik. Bayang kalau 3 orang kita belanja. Belum berempitlah kamu dalam melakukan kebaikan. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat yang masih bersama dengan kami. Tengok pagi-pagi ni kan, dengan sedikit montaj yang kami bawakan tadi, satu amalan memberi orang untuk makan. Kita nak bicara tentang tu bersama dengan kita adalah jurucakap GTR Infak yang bahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni bawa nama dia GTR. Nama pun GTR. Masya-Allah, dia laju punya GTR kan. Baik, Dok. Kita nak cerita tentang isu hari ini, macam mana yang dibawa guna oleh pihak GTR itu sendiri, iaitu memberi makan. Tapi sebenarnya dalam Islam itu sendiri, apa kelebihan kita memberi makan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya hormati, terima kasih Ustaz Nabil. Bila kita lihat di antara ucapan yang paling awal Rasulullah bila sampai ke Madinah, ucapan yang menjadikan manusia boleh berfikir. Kan, bila kalau kita orang datang jumpa tengok manusia yang hebat, dia mesti cakap dia hebat, saya kan, saya semua. Tapi Rasulullah sebut dengan perkataan umum. Ayuhan nas. Ya, Nabi Muhammad sebut, wahai manusia, it'amut ta'am, afsyus salam, it'amut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyamun. Wahai manusia, yang pertama sekali sebarkan salam. Yang kedua, berilah makan. Yang ketiga, sambung silaturahim. Yang keempat, bangunlah sembahyang malam. Doakan pada orang lain. Masuklah kamu dalam syurga melalui pintu mana-mana yang kamu nak masuk. Subhanallah. Jadi kelebihan memberi makan. Dan orang kita, orang Melayu kita, orang Malaysia, Melayu khususnya, adalah tradisi menjamu makan memang daripada dulu. Anak masuk sekolah, jamu makan. Anak masuk universiti, buat kenduri. Kan, bertunang saja sebelum kahwin tu berapa kali jamu makan. Selepas kahwin pun makan lagi. Ya, asal jumpa mesti makan, jamu makan. Ini adalah satu sifat yang baik. Daripada situlah dia akan mendatangkan kasih sayang. Daripada memberi makan itulah dia dapat doa. Kita jamu orang makan, dia doa kita balik. Dia doa balik. Yang ketiganya, menjamu makan itu ialah sunnah Rasulullah. Rasulullah memberi makan kepada orang sebelum daripada baginda dilantik menjadi Nabi lagi. Betul. Sebab itu bila Siti Khadijah mententeramkan Rasulullah dalam peristiwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi balik dalam keadaan zammiluni, selimutkan aku. Kemudian dia kata, aku takut. Aku jumpa sesuatu di dalam gua tadi. Apa kata Siti Khadijah? Allah tidak akan sia-siakan kau. Demi Allah, kalla wallahi la yahdikun. Tidak akan disia-siakan oleh Allah pada engkau. Sebab apa? Salah satunya ialah Rasulullah memberi makan pada orang. Jadi kalau Allah menjamin Nabi dijaga kerana memberi makan, kenapa kita tidak mengambil daripada sifat Rasulullah suka menjamu orang makan? Ya Rab, itu perkara yang paling penting yang kita kena ambil pagi ni, kan? Ya, betul. Maksudnya kalau boleh awal pagi ni ajak kawan makan lo. Dan nak belanja saya. Gitu. Datuk sebut tu. Lepas ni insya-Allah. Lepas ni. Situasi ni hari ni kita tengok yang dekat dengan kita adalah isu Palestin. Bukan di Malaysia aja, isu dunia. Tapi kita alhamdulillah orang kita ni dia cukup prihatin. Nampak ni. Bahkan bila sebut saja perlukan bantuan, nak salurkan sumber makanan dan sebagainya, kan, kepada sahabat-sahabat kita di luar, pakat berlumba-lumba. Betul. Ustaz, janganlah macam tu. Ni orang kita di Malaysia ni. Komen sikit. Betul. Kita sebagai orang Muslim, tak kiralah Muslim ke tak Muslim ke, bila lihat penindasan, kita kena membantu, menyelesaikan, bantu apa sekadar yang kita boleh buat. Jadi alhamdulillah di Malaysia kita beri sokongan kepada Palestin dalam bab ini. Dan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang memberi sumbangan. Tetapi dalam masa yang sama, kita jangan lupa juga ada sahabat-sahabat kita dalam negara kita sendiri.
yang susah. Sebab itu koperasi GTR ni dia buat GTR Infak ni, sebab kita jumpa. Kami jumpa. Saya nyembang dengan sahabat-sahabat daripada koperasi GTR ni. Kenapa engkau orang boleh buat kempen untuk mengumpulkan dana untuk memberi makan? Sebab dia orang jumpa, dengar perbualan satu anak kecil dengan mak dia nak makan. Allah. Teringin duk tengok kita makan tu, mak dia benar. Jadi daripada situ timbulnya idea, kenapa kita tak beri kepada orang tempatan kita. Yang kita tak boleh kata mana ada orang susah di Malaysia, Ustaz. Jangan cakap macam tu bang. Kalau abang tak percaya, jom ikut saya ceramah. Dengan Ustaz Nabil ni selalu kami berdua, tuan-tuan. Macam-macam orang kami jumpanya. Jadi apa benda yang kita buat ini, kita tak pernah lupakan sahabat kita, saudara kita di luar negara, khususnya di Palestin, Syria dan sebagainya. Tetapi yang paling hampir dengan kita, jangan kita abaikan. Yang inilah timbulnya GTR Infak ini, supaya kita kumpulkan wang, kita berikan siapa yang nak derma, kami kumpulkan dan kita akan sebarkan, kongsikan rezeki, kongsikan makanan kepada yang memerlukan. Yang inilah yang orang tanya, Ustaz, apa dia yang kata GTR ni macam kereta lah Ustaz. Biar tenang, takkan Ustaz Kazim nak naik GTR kan, cabut songkok kan. Jadi GTR di sini ialah kita mengadakan satu kempen untuk kita membantu saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita daripada Semenanjung sampailah Sabah, Sarawak. Kita kumpulkan, kita bantu juga golongan-golongan peniaga. Misalnya burger lah, contoh burger lah. Okey abang, saya nak burger sekian-sekian dalam 300 ketul. 300 pergi hantar ni. Jadi kita membantu orang yang meniaga burger, bantu orang yang meniaga nasi, Jadi maknanya ramai orang akan dapat berkongsi rezeki. Untuk bukan setakat kita bagi direct kepada orang miskin dan sebagainya. Yang peniaga-peniaga yang duk meniaga tepi jalan, yang ada tanggungan ini, mereka terkesan dengan sesuatu benda, GTR turun. Akan sebarkan rezeki daripada orang ramai yang berkongsi rezeki dan betul. Itu yang kata GTR buat. Menariknya Datuk, bila tengok ni orang tak pernah lagi nak bagi burger. Ni beza ni. Datuk, mungkin boleh cerita sikit tujuan kenapa GTR menggunakan infak melalui bagi burger, dan macam mana sahabat-sahabat kita ni nak ambil peluang Jumaat ni nak menyumbang. Jadi tuan-tuan boleh tengok pada akaun yang tertera. Saya nak hafal nombor akaun tu ya asyik kan. Saya tahu kita sekarang itulah kelebihan teknologi. Ya. Nak sedekah pun boleh kita QR code saja, transfer online saja. Jadi dengan kita lihat kepada yang tertera tu, akaun yang tertera itu, kita masuk jumlah berapa Ustaz? Terpulang. RM1 pun kami terima. Alhamdulillah. Pagi sajalah kami akan bawa dana ni, kita akan kumpulkan kepada tadi Ustaz sebut tadi kan. Paling contohlah peniaga burger. Ya, Rob. Jadi peniaga burger ni pun dapat hasil daripada burger yang dia orang jual, kita edarkan kepada orang yang miskin, orang yang susah. Apatah lagi kita akan kembangkan, bukan setakat peniaga burger ya, mungkin peniaga-peniaga yang lain. Jadi ini satu konsep untuk kita kongsi rezeki. Jadi kami di GTR, di koperasi GTR ini, kami mengambil dana ini dan kita akan sebarkan dengan rezeki ini kepada semua yang memerlukan. Amin. Mudah-mudahan pada hari Jumaat ni kita sedekah, pada bagi orang makan, yang pentingnya Allah murahkan rezeki kita balik. Mana qasad sedekah min mal, tidak Allahu akan Akbar. berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Ya, Rob. Yang paling penting tadi apa? Doa. Ya Allah, murahkanlah rezeki pada orang yang menderma. InsyaAllah ni peluang untuk sama-sama sahabat. Bila Datuk sebut tadi peluangnya kita nak bersama GTR, bukan naik kereta GTR saja. Kita nak gunakan satu transformasi dalam hidup kita hari ini supaya kita nak transfer kebaikan kita melalui peluang-peluang yang ada. InsyaAllah. Terima kasih Datuk bersama dengan kami. InsyaAllah sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, jangan ke mana-mana. Sahabat saya nanti akan kembali bertemu dengan anda dalam Assalamualaikum. Antara amalan yang baik dalam Islam, beri orang makan. Kita teringat ke jiran kat rumah kita, pergi makan, kita hadiah ke dia mi goreng suku. Atau kita pergi kedai, kita makan, dan kawan kita 3 orang duduk semeja, kita bayar. Kita kata kira, kita bayar belaka. Setiap makanan yang dimakan dikira mengikut suap. Satu suapan, satu doa dari malaikat supaya Allah merahmati hidup kita. Dan satu suap itu satu pahala suku pula. Dan satu suap itu tolak satu dosa yang pernah kita buat. Makna kalau kita dia makan tadi 30 kali suap, 30 dapat doa malaikat, 30 kali dosa dihapuskan, 30 pahala ditulis pahala yang baik. Bayang kalau 3 orang kita belanja
kamu dalam melakukan kebaikan.